Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna hadza siratal mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Wa qala ta'ala Inna hadainahu as-sabila wa imma syakiran wa imma kafura. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil ma'na al-hadis bada'a al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba atau kama qala alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat kurniaan Allah terhadap kita. Pertama sekali saya mengucap syukur terusnya kepada Menteri Besar kita, Datuk Zamri, dan begitu juga timbalan dia Datuk Azhar, dan terusnya kepada datuk-datuk, dating-dating, dan kepada adik-adik tahfiz Quran yang mempunyai kehebatan, korbankan masa, korbankan jiwa, korbankan segala-galanya untuk mendapatkan jadi seorang hafiz Al-Quran paling ulama, untuk gunakan masa menyebarkan daripada ilmunya hingga sampai surga alam. Dan terusnya kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni saya tak ada cadang apa-apa untuk nak cakap. Saya minta ilham daripada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah tunjuk perjalanan pada kita. Oleh kerana ayat yang pertama yang saya baca tadi, Allah Subhanahu wa taala telah bagi kepada kita satu jalan saja supaya kita pilih. Dalam dua jalan itu, inna hadainahu as-sabila wa imma syakiran wa imma kafura. Allah SWT suruh kita pilih. Ya. Mau kita nak jadi orang yang baik atau mau kita nak jadi orang yang jahat. Imma syakiran wa imma kafura. Ni jadi orang yang bersyukur di atas nikmat-nikmat yang Allah SWT telah bagi kepada kita, ataupun nak jadi orang yang kufur, wa imma kafura. Jadi dua jalan ni ya tuan-tuan yang mulia, Allah SWT suruh kita pilih. Nah, kalau kita belajar ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu Arab ni, inna hadaina sabil, sabil ni adalah panggil ismu mufrad, isim satu. Allah kehendak pada kita satu jalan saja, dan kita pilih yang mana kita mau. Dan Allah bagi pada kita ikhtiar kepada manusia, dan Allah letak dalam diri manusia itu dua madah. Nah, dua perkara yang Allah SWT telah letak.
Dan dua perkara ni kita kena pilih. Dan Allah bagi umur pada kita, bagi masa pada kita, dan bagi harta kekayaan, bagi sehat, bagi sakit. Jadi semua dunia ni panggil darul imtihan, tempat nak uji. Allah nak tengok kita mana yang mahu kita pilih. Pilih yang mana? Oleh ni tuan-tuan yang mulia, di dalam manusia ni ada dua. Satu dia panggil jismi, jisim dia, anggota zahir. Ada kaki, ada tangan, ada mata, ada kepala, ada telinga, ada mulut, ada hidung. Jadi anggota zahir yang ada pada manusia. Yang satu lagi yang panggil batini. Jadi benda yang dalam. Jadi benda yang dalam ni manusia tak nampak lihat. Dengan sebab inilah Nabi SAW telah bersabda dalam satu hadis, inna fil jasadi mudghah iza saluhat saluhat jasadu kulluh wa iza fasadat fasadat jasadu kulluh ala wahyal qalb ala wahyal qalb ala wahyal qalb. Dalam diri manusia ini ada satu tokok daging, dalam anggota manusia. Fa iza salahat, apabila baiklah daging tadi, saluhat jasadul kullu, maka segala anggota akan baik. Kaki dia jalan tepat baik, tangan dia pegang tepat yang baik, mata dia lihat tepat yang baik, telinga dia dengar benda-benda yang baik, mulut ataupun lidah dia cakap benda-benda yang baik. Maka anggota kita akan zahir benda yang baik. Maka dengan ini tuan-tuan yang mulia, untuk nak betulkan anggota zahir, jadi malam ni saya nak bagi ceramah berkenaan dua perkara ni. Untuk nak betulkan anggota yang zahir, Allah SWT telah bersumpah 4 sumpah. Yang mana kita belajar Al-Quran dalam surah At-Tin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Wat-tin waz-zaitun wa turi sini wa hadzal baladil amin. Wat-tin ni satu buah. Orang Arab dia suka makan, orang Ajam kita pun apabila balik di Mekah, mak kita, ayah kita dia bawa balik roti. Jadi orang Arab dia makan dengan roti, dia makan seronok lah roti. Yang satu buah lagi, Wati wazaitun. Zaitun pun satu buah apa? Kadang-kadang orang Arab dia makan dengan roti lah. Saya duduk di Pakistan dulu, saya makan minyak zaitun lah. Gula pun tak ada, benda-benda lain tak ada. Ambil roti, kikah minyak zaitun. Jadi negara kata makan orang Arab dulu, zaman Rasulullah SAW, makan tin wa zaitun. Dan satu lagi, waktu di sini Tur Sina, tempat Nabi Musa munajat dengan Allah SWT. Apabila Nabi Musa telah naik, tinggal isteri, tinggal harta kambing, pergi naik munajat dengan Allah di atas bukit namanya Tur Sina. Maka Allah tanya, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Musa, gapakah di tangan kanan kamu? Qala hiya asaya atawakkau 'alaiha wa hushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribul ukhra. Dalam ayat ini berkenaan Nabi Musa, dia cakap dengan Allah. Wa kallama Allahu Musa taklima. Jadi nak ayat kata Tur Sina tu satu bukit. Dan satu lagi Allah bersumpah juga, wa hadzal baladil amin, Makkahul Mukarramah, yang mana di lahir Nabi SAW di Mekah.
Maka Allah bersumpah dengan Ummul Qura wa man haulaha, ya. Jadi ibu segala kampung, dah. Ibu segala negeri di Mekah ini, dan Baladil Amin, tempat negeri yang aman. Jadi sesiapa masuk di Masjidil Haram, dah, dalam kuasa hijab Mekah tu, dia panggil tanah haram. Apa makna tanah haram? Iaitu orang kafir tak boleh masuk. Dan masa Nabi Ibrahim alaihissalam ambil batu-batu diletak pada tempat, diletak di Tanah Ain, tempat orang niat umrah haji kan, diletak di Jarona, ya, di antara hudud-hudud Mekah. Nabi Ibrahim ambil batu diletak satu tempat. Kalau kita pergi Mekah, kita akan nampak dia buat satu bangunan, satu tempat dia tu, hudud tu, tempat Nabi Ibrahim alaihissalam telah letak batu-batu. Dikatakan tanah haram, di kawasan tu. Dan kawasan tu juga Dajjal tidak akan boleh masuk. Dia akan letak kaki dia di luar tanah haram, dia tak boleh masuk di dalam kawasan tadi. Maka maksudnya saya nak bagi tahu, iaitulah Baladil Amin. Maka Allah bersumpah dengan empat ni. Lepas tu, tuan-tuan yang dihormati oleh Allah Subhanahu Taala, Allah Subhanahu Taala akan cipta anggota yang ada pada manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lepas tu ciptakan manusia, diciptakan daripada anggota manusia, daripada tubuh manusia, jismani manusia. Dah. Yang mana asbab dulu kita kan, tapi asbab sekarang kita ada ibu, kita ada ayah. Dah. Maka dilahirkan kita mengalui mak kita, kandungan daripada ibu kita. Dah. Fi butuni ummahatikum. La ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah Ta'ala telah zahirkan kita dalam kandungan ibu. Nah, jadikan kita daripada perut ibu kita. Nah, masa tu kita tak tahu pun. Nah, nak ceritakan kamu dari wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Nah, jadi dia ciptakan kamu daripada mata kamu, pandangan kamu, daripada fikiran hati kamu. Dah. Jadi anggota kita dalam perut ibu. Jadi maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala telah ciptakan manusia dengan empat sifat. Itu satu. Dan satu lagi untuk nak betulkan di dalam anggota manusia ni, di dalam jisim manusia tu, iaitulah untuk satu madah. Jadi kelebihan yang tinggi. Jadi manusia yang zahir ni tak ada harga. Kaki, tangan, mata, kepala. Kita pernah lihat tak? Orang kafir, orang yang tak pernah sembahyang, orang tak pernah puasa, orang tak pernah buat hukum Allah. Nah, dia seperti kita. Dia ada mata, dia ada telinga, dia ada kaki, dia ada tangan, sama dengan kita. Jadi tuan-tuan yang mulia, harga yang sisi manusia, iaitulah dalami yang ada pada diri manusia. Dalam satu ayat yang lain, satu surah yang lain, Allah bawa satu surah yang lain untuk nak betulkan anggota dalam manusia itu. Satu surah kita tengok dalam surah Syams, Allah bersumpah 7 sumpah. Yang nak betul zahir hanya 4 sumpah saja, tetapi nak betulkan dalam diri manusia itu kena bersumpah di atas 7 sumpah. Kita pernah baca kan? Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Bersumpah dengan matahari.
Allah bersumpah dengan matahari. Apabila berjelanglah matahari, apabila naiklah matahari, fa iza tala'at syams tali'atan kan nahar mawjud. Apabila matahari naik, maka masa tu dah akan zahirlah zahir daripada luar. Siang hari akan datang, manusia akan nampak bukit, nampak tumbuh-tumbuhan, nampak binatang, nampak rumah tempat tinggal, nampak kereta, nampak motor, nampak anak, nampak isteri, nampak segala-galanya yang ada di hadapannya. Sebab matahari, cahaya matahari tadi. Dengan cahaya matahari lah dan manusia akan dapat lihat ya dua cahaya. Satu cahaya matahari, yang kedua cahaya mata kita. Kalau matahari tidak ada cahaya, maka mata kita pun tak nampak lihat. Dia kena belaga dua tadi. Dengan ini tuan-tuan yang mulia, Allah bersumpah dengan matahari. Wasyamsi wa duhaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha. Waw dia panggil waw kismiyah. Bersumpah dengan malam, bersumpah dengan siang hari, bersumpah dengan bumi, bersumpah dengan langit. Jadi semua sumpahan Allah itu lepas pada 7 sumpah, Allah kata qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya kejayaanlah kepada manusia orang yang tazkiyah, membersihkan hati dia, membersihkan diri. Maka itu sumpah juga, tapi dalam, untuk nak betulkan dalam diri manusia. Maka dengan ini tuan-tuan yang mulia, satu yang zahir dan satu lagi yang batin, yang dalam. Maka untuk nak betulkan dalam diri manusia itu, perlulah kepada sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang mulia. Kita kena serah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim AS. Saat ni imam telah baca ayat pertama tadi, imam baca sembahyang maghrib tadi, semua dengar dah. Tapi saya pun dengar dalam suratul Hajj, imam baca tadi pernah dengan orang buat haji. Fa iza farada fihi al-hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa may yaf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairan zadi taqwa wattaqu ya ulil albab. Ini imam yang baca tadi. Saya nak tafsir sikit ayat ni. Jadi tuan-tuan yang mulia, Nabi Ibrahim AS nak ajarkan umat ni. Umat ni dia panggil umatul marhumah, umat yang baik. Dan Nabi SAW dibangkit. Dibangkitkan Nabi kita ni dengan sebab umat ini. Dan umat ini di keturunan daripada yang dibawa oleh Ibrahimi, Nabi Ibrahim AS. Yang mana Nabi Ibrahim dia ada isteri 2. Satu Siti Hajar dan satu lagi Siti Sarah. Siti Sarah ni dia mempunyai anak yang pertama Nabi Ishak. Lepas tu Nabi Yaqub. Lepas tu Nabi Yaqub anak dia Nabi Yusuf. Hingga keturunan Israiliyah, dia panggil Israiliyah, keturunan ini hingga sampai Nabi Isa. Keturunan dia panjang. Tetapi Siti Hajar ini dia ada anak seorang saja, Nabi Ismail AS. Dan lepas tu keturunan Nabi tak ada, putus Nabi. Ismailiyah dia akan zahir Nabi kita Muhammad SAW. Ini dipanggil keturunan dia dibawa Nabi Ibrahim AS. Jadi maksudnya saya nak cerita berkenaan Nabi Ibrahim ni oleh kerana korbanan ataupun tarbiyah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS sungguh tinggi, hingga Nabi kita SAW sendiri ambil milah Ibrahimi dan ambil jadi tanggungjawab dan bagi tahu kepada umat, seluruh umat. Oleh kenapa? Untuk nak terbiahkan dalam diri manusia.
Allah SWT bagi tahu kepada Nabi, ya Ibrahim, aslim, serahlah kamu. Nabi Ibrahim kata, qala aslamtu li rabbil alamin. Ya Allah, Tuhan yang memiliki alam, aku telah serah segala-gala. Maka Nabi Ibrahim telah lihat dalam mimpi dia, qara'aitul fil manam, dah, aku telah sembelihkan anak kali berkali. Maka Nabi Ibrahim kata, tiap-tiap Nabi yang dimimpi oleh Nabi itu adalah wahyu. Maka Nabi Ibrahim ambil anak dia, sembelih. Cerita dia panjang, tapi maksudnya Nabi Ibrahim AS sembelih anak bukan maksud untuk nak sembelih anak, tapi Nabi Ibrahim kasih cinta, rindu pada anak. Anak dia tinggal 13 tahun. Daripada Nabi Ibrahim fi juzu'in nakhlah, tumbuhan pun tak ada, padang pasir lagi di Mekah, tumbuhan pun tak ada, makan minum pun tak ada. Tinggal Nabi Ismail dengan isteri dia, hingga dia berjalan Nabi Ibrahim hingga sampai di Kamboja, dekat dengan Thailand. Dah, jalan dia sampai di kalau kita di sana panggil Kampung Chang. Biasa pergi tak di Kamboja tu, Kampung Chang. Nabi Ibrahim dalam sejarah dia berjalan sampai di Kampung Chang, dia balik pelik pula. Nah, apabila balik pelik, Allah perintah suruh sembelih anak tu. Allah, kita tengok dah, tinggal pada kecil dah, balik suruh sembelih anak tu. Sembelih bukan maksud apa, Allah Subhanahu Wa Taala Khalil ibni Khalil ibni Khalil ibni Khalil. Allah nak Nabi Ibrahim kasih pada Allah, cinta pada Allah. Peganglah Nabi Ismail, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah, Nabi Ismail pun jawab, La ilaha illallah wallahu akbar. Malaikat di langit pun jawab juga, Allahu akbar walillahil hamd. Ini nak bagi tahu Nabi Ibrahim korban segala-galanya. Dengan sebab apa? Dengan sebab tarbiyah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Allah tarbiyah Nabi Ibrahim sendiri. Tapi kita tidak ada Nabi dah. Nabi kita telah meninggal, telah wafat 1400 tahun lebih dah. Siapa nak tarbiyah kita? Saya nak bagi tahu apa makna tarbiyah. Tuan-tuan yang mulia dan adik-adik yang dirahmati oleh Allah, seperti pakaian kita beli pakaian yang cantik, harga pun mahal dah di kedai-kedai dah. Saya balik di Mekah buat umrah dalam 3-4 hari dah. Saya pergi di dekat Mekah tu ada dia panggil Bin Daud. Bin Daud tu satu tempat orang jual lah. Dan dalam Jamsa tu, bawah pada Jamsa tu ada orang jual harga mahal-mahal. Saya pergi situ, saya pergi tanya satu baju. Saya kata, berapa harga ni? Dia kata 7,000 riyal, 70,000 baht. Nah, 3,000 riyal, 4,000 riyal satu baju. Dan satu kali saya pergi di Kelantan, di Kota Baru, saya berjalan dengan seorang datuk di Melaka. Dia kata saya nak beli kain selendang tu, kain selendang. Dia naik atas, dia tanya berapa satu kain selendang, tanya tu boleh 1,200 riyal, kain kecil. Jadi baju yang kita pakai harga mahal atau harga murah, tapi baju ni tuan-tuan yang mulia, kalau baju ni tanpa islah, baju ni tidak ada harga. Kita tengok, kita ambil baju dah, kita pakai sehari, 2 hari, 3 hari, sampai 3 hari busuk dah, busuk.
4 hari 5 hari busuk, nak comot air bau lah, busuk dah. Tapi kalau baju tu kita ambil baju letak saja gitu, kita tak basuh baju tadi, lama-lama kucing pun tidur di atas baju kita. Kadang-kadang dia kecing atas baju, si lipah pun mari, dan benda sumuk pun akan hurung. Boleh kena baju busuk kan, sumuk pun akan hurung dah. Lipah pun mari, dan kucing pun duduk di atas tu. Boleh kena baju harga mahal, tapi baju tak basuh, baju tak islah dah. Maka baju tu lama-lama akan tahu dalam tong sampah. Tahu tong sampah, baju tidak ada berguna. Tapi kalaulah baju tu walaupun harga murah, tapi baju tu terislah, ambil baju dah, bubuh dalam air selang, tapi baju pun sakit juga. Kenapa selangku ni nyawa pun tak boleh. Mana baju sakit kena islah, bubuh dalam beledi letak. Kalau orang Malaysia ni tak main suka orang Thai dah, dia pakai meseng tu meseng baju, bubuh meseng, bubuh kain baju, bubuh air, lepas tu bubuh sabung, sabung, bubuh apa dia heater, untuk nak keluarkan kotor dia tadi. Dia pusing ya, baju pun pusing juga, pening. Dia pun pening, lemah lagi, pening lagi dah. Jadi baju tu islah panggil, sakit dia, susah dia, pening dalam tu, dalam apa, dalam mesin tadi, musing hingga sampai sejam 2 jam duk musing itu, pening tak? Kalau kita masuk dalam mesin tu pening tak? Jadi kalau baju tu, kalau dia tak mau masuk dalam tu, dia duduk macam tu, dia tidak ada harga. Lepas hal tu orang peros pula, pusing peros pula. Kalau kita orang sana, dia pakai tangan peros, sakitnya peros nak diberi air. Sudah peros, kena itu buat sabak panggil, letak. Apabila letak, jemur pula, jemur panas, sakit pula. Jemur panas sakit tak? Jemur panas pula. Sudah jemur panas, apa pula? Akak ambil listri, Toreko sakit pula. Sakit demi sakit tu. Ambil toreko pula. Dah. Jadi macam ni. Jadi cantik macam ni. Kalau tak toreko jadi geduk macam ni. Geduk tahu geduk. Geduk tak cantik kan macam ni. Tapi kalau ambil toreko tu jadi pakaian kita pun akan jadi lurus, jadi akan baik. Kalau baju sudah terbiah dah, ambil baju letak dalam mari harga mahal 1,000, 2,000, 100,000, ambil air bahu orang kaya kan, letak dalam mari yang baik-baik. Jadi baju itu terpelihara, jaga hingga berubah, takut lipah mari, takut benda-benda lain mari, takut benda-benda yang terkat dia. Jagakan baju. Oleh kerana baju itu terislah walaupun harga murah. Kita ada anak kita kecil ya. Anak kita kecil, sayang tak pada anak? Sayang tak? Ya. Sayang pada anak, semua sayang pada anak. Tapi nak kata baju terislah, anak kita makan es krim, makan coklat, mari kita ayah jangan main, sayang baju dia. Tu. Takut apa ni benda tadi kena pada dia, kena pada baju. Walaupun anak dia kasih, tapi dia sekat lagi. Jangan. Takut pegang baju dia tadi. Ini nak kata baju terislah. Sehingga kalau kita berjalan di atas tembok, jalan di atas orang cuah air tak tengok pada kita, cuah kena baju kita sikit, kamu tak ada mata macam mana? Kita marah pada dia, tak tengok ada orang langsung ambil air cuah baju saya kotor. Oleh kerana tuan dia kasih pada baju tadi, tuan dia tadi kasih pada baju, dia akan jaga baju dia tadi. Takut baju dia tadi terkotor.
Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Tuhan segala-galanya. Allah ciptakan kita, Allah jadikan kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala kasih pada hamba dia. Hamba yang mana? Hamba terislah, hamba yang ada tazkir. Yang mana dalam tadi, benda yang dalam tadi, oleh hamba dia. Tapi itu Nabi kata, kullukum li Adam, Adam min turab. Semua kamu daripada Adam, semua kamu daripada Nabi Adam alaihissalam. Adam min turab, dan Adam itu daripada tanah, buat daripada tanah. La fadla ala Arabiyyin, tidak ada fadilat, tidak ada harga orang Arab. Itu Nabi kata sendiri. Orang Arab tak ada harga. Wala ajamiyyin, dan orang ajam pun tidak ada harga juga. Illa bittaqwa, mereka orang yang bertakwa. Tazkiyah hati dia, hati dia bersih. Nak hati bersih itu, orang itu terislah. Dia kena susah, kena payah. Tak, tapi itu dalam Quran. Saya belajar tafsir di Pakistan dan di Mekah dan di Madinah sikit. Bahagian tafsir ni, saya belajar surah Fatihah 1 bulan. Surah Fatihah saja tu saya belajar 1 bulan. Dah, ini bagi tahu kata dalam surah, tiap-tiap surah ayat Quran tu, setiap ayat tu kita boleh, kepada ulama-ulama mufassirin, ustaz saya Maulana Ubaidullah Khan, dia tulis tafsir 6 jilid dengan tangan dia. Tangan dia tulis bahasa Arab 3 jilid, bahasa Urdu saya belajar, bahasa Urdu saya belajar syarahan bahasa Urdu. Maka tulis 3 jilid. Sekarang Quran tu ada umur saya, Maulana tu bagi pada saya. Saya cakap, tapi dia mati dah lama dah, dalam 25 tahun dulu dah. Saya habis belajar dalam 15 tahun dah. Saya duduk di petani, di pondok 5 tahun, saya belajar 10 tahun di Pakistan, saya balik dalam 50 tahun, 25 tahun. Jadi tuan-tuan yang mulia, nak bagi tahu Allah Subhanahu Wa Taala telah tazkir hati kita, dan Allah memiliki alam, Allah menciptakan alam, Allah mengetahui dan segala-galanya. Masa mana kita nak buat, hari ni kita nak duduk mana, lepas ni kita nak buat apa, dan semua Allah SWT mengetahui. Dengan inilah tuan-tuan yang mulia, kita nak tazkir, kita nak bersih, supaya hati kita ni dapat bersih. Apabila hati kita bersih, apabila anggota kita terislah, maka Allah SWT akan kasih kepada kita. Dan dalam hadis kursi, Allah akan iklan kita, Allah iklan kita di langit. Segala malaikat, fulan ibni fulan, aku telah kasih kepada orang itu, orang itu, anak orang itu, fulan ibni fulan. Dan Allah suruh malaikat itu iklan daripada permukaan bumi. 18,000 makhluk dalam dunia ini, Allah akan iklan segala-galanya. Allah SWT suruh iklan segala-galanya supaya kasih pada orang itu. Maka dengan ini tuan-tuan yang mulia, pertama sekali kita nak betulkan hati kita, nak betul dalami kita. Apabila benda itu terislah, maka peringkat dia, derajah dia akan lebih daripada para malaikat, akan lebih pada para malaikat. Okey, azan kita.
datuk kita dia kata tak apa, boleh. Inilah tuan-tuan yang mulia, perlu kepada kita islahkan hati yang ada. Hati ini paling harga sekali, yang mana wa kullu syai'in qalban, Nabi kata tiap-tiap suatu tu ada hati. Wa qalbul Quran Yasin, dan hati Quran adalah surah Yasin. Nah, tapi saya nak tanya, dalam surah Yasin itu ada hati lagi? Dalam surah Yasin ada hati lagi? Hati ke hati? Nah, hati surah Yasin ialah wa inna hadza siratal mustaqim fattabi'u. Jadi hati surah Yasin iaitulah jalan. Allah letakkan satu jalan. Dan ayat yang lain, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Inna hadzal Qur'an lillati hiya aqwam. Dan ayat yang lain, wa inna hadza siratal mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula. Dan sungguhnya diturunkan Quran itu dari satu jalan kepada manusia, supaya manusia itu ambil jalan tadi. Fattabi'u, anda mengikutlah jalan-jalan yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kamu ambil subula. Subula ni jamak pada subul, sabil. Jamak pada sabil. Sabil ni satu jalan saja. Subul ni beberapa jalan. Janganlah kamu ambil jalan-jalan yang banyak. Kalau kita ambil jalan yang banyak, fatafarraqa bikum, akan berpecahlah di antara kita, akan berbalahlah di antara kita, akan bergaduhlah di antara kita. Maka dengan inilah, sabil inilah, kita nak ambilkan satu jalan yang mana Allah SWT suruh kita pilih. Pilih satu jalan saja. Maka jalan inilah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Sabili, ngajaklah manusia, wahai Muhammad, kepada satu jalan saja. Sabil, di satu jalan. Jalan mana? Sabili rabbika bil hikmah. Di atas jalan yang hikmah. Kalau kita tengok dalam tafsir, al-hikmah iaitulah bil yakin, jalan keyakinan terhadap Allah. Kita tengok dalam hati kita betul-betul. Cuba kita renungkan diri kita daripada tahun yang lepas, daripada bulan yang lepas, daripada minggu yang lepas, daripada hari yang lepas, dan daripada jam yang lepas, daripada saat yang lepas. Kita renung, kita fikir bahasanya aku ni datang daripada mana. Pak kawan, aku datang daripada mana, aku duduk di mana, dan mana tempat aku nak pergi, dan apakah ada tempat aku nak pergi. Oleh kerana umur yang Allah SWT bagi kepada kita ini harga sekali. Masa yang Allah SWT bagi kepada kita harga sekali. Yang berharga tak ada lah. Tapi itulah tuan-tuan yang mulia, satu ayat saja atau satu huruf yang kita baca Quran, man qara'a harfan min kitabillah, sesiapa baca satu huruf daripada ayat Quran, daripada kitabullah, falahu ajruhu hasanatun, sungguhnya bagi dia satu hasanah. Wal hasanatu bi asyratil amsalihah, dan satu hasanah tu diganda kepada 10 hasanah. Nabi kata la aqulu, aku tak kata, Nabi kata alif lam mim harfun. Alif lam mim harfun tu aku tak kata macam tu, satu haraf tak kata. Tapi Nabi kata macam mana? Alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alif satu haraf,
lam satu haraf, mim satu haraf, maka kita akan dapat ganjaran berapa? Hasanah. Saya nak tanya apa ni adik-adik, apakah makna hasanah? Boleh jawab tak? Semua kebaikan tak? Ya. Apa makna baik? Jadi hasanah ni, kita nak tafsir sikit hasanah. Maksud hasanah iaitulah kalau kita himpun segala nikmat dalam syurga. Nikmat dalam syurga yang ada 5 dah, di mana di dalam surah Al-Waqiah kan, alaiha mutaqabilin yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi aqwabin wa abari wa ka'sin min ma'in la yusaddauna anha wa la yuzifun. Dah, wa fakihatin katsirah. Dah, jadi banyak daripada nikmat-nikmat. Satu daripada nikmat makanan dalam syurga. Dah, buah-buahan yang kita makan, mima'il ma'in, daripada minuman, dah, air tawar, air susu, air arak, dah, air madu. Jadi minuman dalam syurga dan makanan dalam syurga. Buah-buahan, satu buah 70 rasa. Dah, satu makan rasa lain, makan yang kedua rasa lain pula, makan yang ketiga rasa lain pula, maka yang keempat rasa lain pula. Seperti buah yang dunia ini satu rasa saja. Kalau buah montang rasa montang, kalau buah durian rasa durian. Tapi dalam syurga 70 rasa. Nah, minuman seperti itu juga. Itu nikmat makanan. Yang kedua, nikmat tempat tinggal, rumah, kediaman. Ya. Kediaman tak seperti buat dalam rumah dalam dunia ni. Labinatum min zamarrudatin khazra, zamrud yang hijau, buat daripada zamrud, mata zamrud. Walabinatum min lu'lu'atin bayda, lu'lu' yang putih, binaan buat daripada lu'lu' yang putih. Walabinatum min yaqutin hamra, yaqut yang merah, buat daripada binaan yang besar. Nah, khashisuha za'faran, dan rupuk-rupuk dia buat dengan za'faran, daripada air bawang. Jadi dalam syurga itu tu yang mulia, nikmat-nikmat. Dalam nikmat kenderaan dan nikmat daripada isteri, wahurul ain ka'amsal lu'lu'il maknun. Dan daripada isteri kita, daripada bidang-bidang dari. Jadi banyak nikmat-nikmat dalam syurga. Jadi kalau kita himpun semua nikmat-nikmat dalam syurga itu, tak sama dengan satu hasanah. Ini hasanah besar. Allah SWT kalau nikmat dalam dunia ini, nikmat dalam syurga, nak tanya dengan satu hasanah pun tak ada. Hasanah ini paling tinggi, pahala yang Allah SWT akan bagi pada kita. Ini panggil pahala, tuan-tuan yang mulia. Maka dengan inilah yang mana Allah bagi umur pada kita. Kita fastabiqul khairat, kita bertanding buat kebaikan. Dah, semayang lagi, baca Quran lagi, dah, kita bertanding. Banyak mana kita boleh buat kebaikan, buat lagi dan lagi. Mujahadah, susah payah untuk dapat kebaikan. Allah SWT berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Hendaklah kamu buat mujahadahlah, susah payah di jalan aku, susah payah untuk mendapat keredaan aku, susah payah untuk mendapat rahmat daripada aku,
susah payah untuk mendapat keberkatan kepada aku. Allah kehendak kepada kita minta dan usaha. Dan dunia ini darul asbab, tempat usaha. Dunia kita bukan tempat usaha, tempat kita duduk sementara ni. Dan kum fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Nabi kata, hendaklah kamu duduk dalam dunia ini seperti nak lalu jalan saja, seperti orang gharib, orang tak kenal mata kepala, aw abiru sabil, ataupun orang yang lalu jalan. Ini dalam dunia kita duduk. Nah, itu pun kita nak usaha. Takat mana usaha? Dan lebih lagi untuk akhirat kita, ukhrawi, untuk selama-lama. Ya, dunia yang ada 4, akhirat dia ada 5. Dunia ni ada 4, akhirat dia ada 5. Dunia ni yang ada dal, nun, ya, alif. Dunia. Dal tu panggil duit, pitis, duit. Nun tu panggil nafsu, nafsu yang ada pada kita, mau tu, mau ini. Ya, kehendak, yakin, oh betul, yakin, oh kalau aku projek ini dapat ini, aku akan dapat banyak-banyak ni. Dan alif yang akhir itu angan-angan, tua dah, umur dah 70 tahun dah. Umur saya, dia sakit umur 70 tahun lebih dah, sakit. Saya pergi ziarah lah dia, kata Pak Cik cantik lagi ni, isteri pun tak ada, tapi saya ada perempuan seorang bujang, tetapi dia baca Quran pandai itu pada. Ya bangun dah, semua betul Ustaz. Mana kata angan-angan dia ada. Dah, angan-angan dia ada. Umur dia banyak lah, tapi maklum. Maka dengan inilah, kalau kita tengok dalam tafsir Fastabiqul Khairat, dalam tafsir Kusri, dalam tafsir Ibn Katsir, dan dalam tafsir Qurtubi. Kalau tengok 3 tafsir ni tuan-tuan yang mulia, Fastabiqul Khairat, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Dalam tafsir itu, kalau kita tengok tafsir Ibni Abbas radhiyallahu anhu, tafsir satu lagi Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, lain-lain tafsir. Satu tafsir lagi Sayyidina Ali karamallahu wajhah, tafsir daripada ayat ini. Ibni Abbas kata kurang-kurang, dia kata kurang-kurang bertanding cari kebaikan, kurang sekali. Dia kata kurang-kurang tu, dia kata mari masjid awal tu, keluar masjid akhir. Kita tak sekarang mari masjid akhir, keluar masjid awal, tu kurang-kurang tanding dah. Maka dengan ini tuan-tuan yang mulia, perlulah kita betulkan hati kita. Nah, kilah akhirat yang ada 5. Tak, ada alif, ada kha, ada ra, ada ya, ada ra, ada ta. Akhirat alif, kha, ya, ra, ta. Akhirat alif tu kena ambil agama tak depan, al-Islam. Nah, kha dia kena khabar, kena bagi tahu di antara kita orang Muslim. Nah, innamal mu'minuna ikhwatun. Kita kena dakwah, kita kena bagi tahu pada orang kebaikan yang Allah letak kita. Dunia ini tempat sementara saja, tempat selama-lamanya akhirat. Tapi dengan sebab dinding di hadapan kita, ambil tangan letak di depan mata ni, tak nampak. Bukit pun tak nampak depan, gajah depan pun tak nampak, harimau depan pun tak nampak, singa depan pun tak nampak, dengan sebab tangan tak depan ni. Tapi apabila halih tangan kita, maka nampak segala-galanya. Benda depan dah kita panggil dunia. Dah, tak dunia depan dah, maka tak nampak. Kita nak pergi banyak alam lagi, banyak manzil, tempat kita nak pergi jauh, perjalanan yang jauh. Kalau kita nak baca tafsir, saya belajar surah Fatihah 1 bulan, saya nak baca 1 ayat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah,
segala puji bagi Allah, Tuhan yang memiliki alam, Tuhan yang memiliki mana? Al-alamin, segala alam, bukan satu alam. Kita tengok dalam tafsir Qurtubi, dia tulis Al-alamin, bawah pada Al-alamin itu ada 100,000 alam, 100,000 alam, 10,000. Tapi hak kita tahu saja satu alam saja. Dia panggil alam zahir, alam yang zahir, alam yang luar. Kalau dia belajar ilmu tasawuf, dia panggil alam yang luar, alam yang nampak dengan mata kepala. Itu satu alam saja. Tapi tu pun kita tidak meliputi. Kita tengok orang habis doktor, engineer, PhD, orang bahagian, lihat pada bawah tanah ada apa, atas langit ada apa, tengok kaji daripada pokok kayu ni, kaji ni, itu pun tidak meliputi. Itu satu alam saja. Tapi kita nak ada 9 lagi, 9,999 alam lagi kita tak tahu. Imam Sayyuti, Salahuddin As-Sayyuti rahimahullah, yang tafsirkan ayat dalam tafsir Jalalain, dia kata, akhir dia kata, wallahu a'lamu bimuradihi, Allah mengetahui segala-galanya. Maka dengan ini, tuan-tuan yang mulia, banyak alam kita nak pergi. Alam arwah, alam mahsyar, alam yang pertama sekali apa? Alam kubur. Dan alam arwah lagi, dan begitu satu alam dikatakan alam mahsyar, alam sirat, dan alam jin, alam syayatin, banyak alam lagi kita nak pergi alam. Jadi untuk kita nak menepuhi alam-alam ni banyak tuan-tuan yang ini. Maka kita lihat bekalan, bekalan yang kita nak bawa pergi itu sekadar mana. Kita nak pergi banyak alam lagi, dan sekadar mana kita untuk nak meliputi alam-alam yang kita nak pergi di sana. Maka dengan ini tuan-tuan yang mulia, tazkirah saya pada malam ni, kita pejam mata, umur kita banyak mana dah, umur kita banyak mana dah. Dan untuk kita nak pergi jauh lagi, perjalanan kita jauh lagi, sepatutkah daripada bekalan kita untuk pergi di akhirat? Dengan sebab inilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa iza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Apabila nizak, saya duduk Mekah hari ni, saya duduk tawaf. Duduk tawaf dengan handphone dalam poket saya, tawaf sunat. Saya pun akak, saya cakap dengan dia, orang Sabah, dia telefon, dia kata, ustaz, mak dia duduk dalam nizak nak mati dah, dia sakit lama dah, tapi tak mati. Duduk nizak hingga sampai seminggu. Dia kata seminggu dah ni ustaz ni duk sakit, tak boleh cakap, duk nyawa dah macam tu, semua orang letih belaka dah. Nah, telefon lah saya kata, insyaAllah okey, saya akan doa. Saya pun dalam tawaf tu akak doa, ya Allah, bagilah hamba-Mu ya Allah, di mana dosa dia, ampunlah dosa dia. Kalau dia dapat bagi umur dia, bagi sihatlah pada dia. Kalaulah habis umur dia, dah ambil dah, cepat-cepat ambil dah, jangan dia dalam kesusahan, anak isteri semua keluarga dia kesusahan ya Allah. Saya doa dalam tawaf tu. Apabila saya lepas tawaf, dia telefon semula, dia kata, ustaz telah meninggal dah, telah meninggal. Boleh tuan-tuan yang mulia, nak ayat kata, apabila siapa dihukum tu,
Kecak orang, kalau orang pernah tengok orang masa nak mati kan, walaupun dia pejam 3 hari, 4 hari, 6 hari, sebulan pun mata dia pejam, apabila nizak akhir dia nak keluar roh tu, mata akan terbuka. Itulah wahina izin tanzurun, masa tu dia akan dapat lihat di mana tempat yang duduk di akhirat. Maka ada minan nar, maka ada minan jannah, di surga kan ataupun di neraka. Dua jalan saja. Sebab tu Allah suruh kita pilih. Tak pada dulu saya bagi ceramah malam ni, Allah suruh pilih. Kita pilih, dan Darul Madar untuk kita nak menuju husnul khatimah itu ngikut apa? Umur kita. Habis itu Allah bagi tahu dalam satu surah. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian. Alladzi khalaqal maut wal hayat. Waktu mati dulu, lepas tu hidup. Pening dengan tafsir sini. Kita dalam dunia ni kita hidup dulu baru kita mati. Tapi Allah waktu mati dulu. Allazi ni ismu mausul, rujuk pada Allah. Allah Tuhan yang ciptakan kematian dan kehidupan. Nah, dua tafsir sini. Setengah tafsir kata sebab mati ni semua manusia yakin, semua manusia tahu, semua manusia kata, walaupun budak, lelaki, perempuan, orang kafir, orang Islam, orang Yahudi, Nasrani, Majusi, dalam dunia ni tak ada seorang pun kata dia tak mati. Oleh ini Allah waktu lafaz mati dulu. Ini satu tafsir lain. Dan tafsir yang lain kata oleh kerana mula kehidupan kita sebenar mula pada mati. Nak mula kehidupan kita sebenar mula daripada mati. Dia panggil mati itu apa ni? Kiamat. Kiamat yang ada dua. Kiamat kubra, kiamat sughra. Kiamat kubra tu yang mula daripada fa iza nufiqa fis-sur nafqatun wahidah wa humilatil ardu wal jibal dukkata dakkatan wahidah fa yauma idzin waqa'atil waqi'ah. Itu mula kiamat. Tapi kiamat yang kecil mula pada mati. Apabila kita mati kepada kiamat dah. Kiamat dah untuk kita. Maka dengan ini tuan-tuan yang mulia, Allah bagi umur kepada kita. Allah nak uji kita. Dah, nak uji kita, bagi kehidupan, bagi kematian. Ia ada dua macam ni. Ia ada bidayah, permulaan, dan dia ada nihayah, dia ada akhir. Manusia ni dia tengah-tengah ni. Dia ada bidayah dan dia ada nihayah, permulaan dan akhir. Dah, ini umur kita tengah-tengah. Mula sehari yang kita lahir dah sampai 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Bidayah kita. Dia tengah-tengah ni dah tak kira. Dah, tapi akhir payah kira. Tapi Darul Madar ngikut yang kita telah lepas. Kalau kereta tu dia muat kalau kereta tu dia muat buah lanas, apabila dia balik kereta tu dia accident, dia akan keluar buah lanas. Kalau kereta tu dia buat buah durian, maka apabila accident kereta tu akan keluar buah durian. Kalau kereta tu dia muat buah dotong, buah motang, rambutan, maka dia keluar buah tadi. Boleh faham tak? Saya duduk di Pakistan, ada orang jual tebu tahu tebu. Dia kerak tebu. Dia pagi-pagi dia bawa tebu. Dia kata tebu macam tu. Saya di Pakistan 10 tahun. Maka betulan saya pun ada masa tu. Kereta mari accident dia. Dengan tebu dengan dia jatuh. Maka mulut dia keluar apa? Tebu macam tu. Betul. Saya
dengar dengan telinga saya. Dan satu lagi, hak saya dengar dengan telinga saya sendiri. Di kat rumah saya ada seorang pokcik, orang tua dah. Dia ambil duit 1,000 dan 10,000 kok lah. 10,000 kok ni 1,000 ya. Dia ambil duit yang letak bawah rumah dia. Bawah rumah dia ada papan letak bawah. Takut anak dia curi. Tengok anak dia ambil. Maka fikiran dia di atas duit tadi. Hati dia kasih per duit tadi. Oleh kerana orang sana susah. Motor getah pun harga pun murah, getah pun tak ada. Jadi susah makan pakai kayu api. Sini pakai gas semua. Rumah saya ada pakai kayu api lagi. Nanyak kayu api. Jadi tuan-tuan yang mulia, dia pun hati dia duduk di duit tadi. Dia sakit. Dan akhir sekali dia nazak. Akhir dia keluar apa? Duit. Tak apa duit. Dia baca kalimah. Pocik baca lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Duit itu. Oleh kena pelik. Oleh kena hati dia, fikiran dia duduk di duit dia taruh tadi. Maka dengan sebab inilah kita kena korban islah. Korbankan diri kita. Kita kasih. Ada satu orang di Gombak di KL, di Gombak Sengat, di Kampung Cangkak, nama Haji Abdul Hamid. Dia kata dia dulu dia kata dia orang jadi orang kedekut tahu kedekut. Orang kedekut lah. Tapi apabila saya dapat rumah dia kata macam ni. Dia kata apabila sampai di masjid, orang minta batin duit tu bagi seria. Bagi 10 sen dulu, lepas tu naik seria. Lepas tu naik sikit-sikit naik RM10. Lepas tu RM50. Dia bagi baru ni pada saya RM1,000. Dia bagi RM1,000 tu, dia tetap rasa tu hati dia. RM1,000. Sehingga naik sampai RM10,000. Dia tak berasa hati dia. Ini kita kena latih. Kita kena latih kali berkali. Buat kebaikan kita kena latih. Supaya kita sembahyang kok. Mula kita cuba kita sembahyang 2 rakaat tahajud. Allahu Akbar, sembahyang tahajud 2 rakaat. Buat 2 rakaat dulu. Lepas tu kita naik 4 rakaat. Lepas tu kita naik 6 rakaat, 8 rakaat. Dengan latih. Dengan latih ni lah sesuatu yang mulia. Seperti orang akak besi besar-besar tu 100 kilo, 200 kilo. Dia bukan akak selalu tu. Dia akak sikit. Amal tu dia boleh akak. Orang di rumah saya dia pera lembu. Daripada kecil dia akak lembu dia. Tiap hari akak lembu dia. Lembu besar pun dia boleh akak macam tu. Lembu besar tu 100 kilo lebih. Dia akak tangan ni. Sebab dia biasa akak semua. Gitu juga kita latih. Tu baca Quran. Hak Quran ni kurang-kurang 2 tahun sekali khatam. Kurang-kurang tu 2 tahun sekali khatam. Kita kena fikir. Mana kata 2 tahun sekali khatam tu sehari kena baca 1 ain. 1 ain, 2 ain kita naik. Kalau satu hari 1 juzuk, sebulan khatam dah. Imam Syafi'i rahmatullah alaih bulan Ramadan tu 60 kali khatam Quran. Ni orang rumah saya ni, dekat rumah saya dia baca Quran semua. Bulan Ramadan dia khatam Quran 10 khatam Quran. Bulan Ramadan baca Quran semua. Dan kita cuba sehari kita buat 1 juz ataupun setengah juz. Kita latih kali berkali. Kita jangan kata anakku belajar dah, orang tahfiz belajar. Dia untuk dia. Kita untuk kita. Nah inilah tuan-tuan yang dihormati Allah.
dia baca Quran semua, dia berapa hasanah dia dapat. Nah kita, untuk kita, jadi hasanah ni apabila kita buat banyak, dia akan naik. Dia akan naik ke langit, dia akan naik atas. Dia bina atas dulu, bina tempat kita duduk, bina tempat kita makan, bina tempat kita, isteri kita, bina hurul ain, bina tempat segala-gala di syurga. Lepas tu keberkatan akan turun. Ini yang panggil berkat. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama. Allah buka pintu-pintu langit, keberkatan dengan orang ahli kampung ni buat kebaikan. Apabila buat kebaikan, maka dia akan naik atas, maka akan buka pintu-pintu langit. Maka dengan inilah tuan-tuan yang mulia, datuk-datuk dan datik-datik dan semua muslimin dan muslimah, adik-adik tahfiz dihormati oleh Allah, penyampaian saya pada malam ni sekadar ni dulu. InsyaAllah lain kali saya banyak kali datang sini. Saya kenal Menteri Besar sini, Datuk Zamri dan Datuk Azhar sini, dan Abang Najib, kawan saya, seperti abang saya lah. Dia jadi apa angkat saya, maka saya datang sini mudah. InsyaAllah saya harap walaupun saya orang Thailand, saya agak di Perak ni, dan daripada Menteri pilihan raya baru ni, saya pun datang semai hajat untuk dia. Alhamdulillah, saya pun syukur saya buat di pondok saya. Di pondok saya semai hajat di pondok saya supaya bagi keberkatan kepada menteri kita, dengan sebab dia Allah SWT telah buka, dengan sebab dia tu Allah telah buka macam mana tahfiz Quran, telah buka macam ni. Tapi kalau pemerintahan yang tak baik, tidak ada fikir agama, maka tidak ada kita macam ni. Kita tidak ada kekuatan untuk nak buat macam ni. Jadi Allah SWT telah buka hati dia, mata hati dia. Ini dia pilih benda yang baik, maka kebaikan itulah akan menyebabkan seluruh alam. Dan minta kepada Allah dan doa kepada Allah, jangan lupa untuk menteri kita, untuk Datuk Azhar kita, supaya panjang kau umur dia, supaya panjanganlah dalam pemerintahan dia hingga sampai dia akhir hayat dia, insyaAllah. Dan akhir sekali kita azan yang mana yang saya telah bagi tahu kepada tuan-tuan semua ni, perkataan yang baik itu daripada Allah, dan perkataan yang buruk tak cocok dengan hati, tak cocok dengan mata pandangan, saya minta maaf banyak-banyak. Oleh kerana saya orang Thailand, saya cakap pun tak betul dengan bahasa dia, bahasa Melayu. Tapi mudah-mudahan Allah lah bagi faham tuan-tuan, bukan saya. Allah bagi faham, dan minta supaya Allah bagi kita semua ni dapat keberkatan, rahmat dan hidayah. Anak kita, isteri kita di rumah, dan terusnya kepada ahli kampung dan kepada ahli negeri Perak ni, dan seluruh negeri Malaysia kita, dan seluruh umat, seluruh alam, supaya Allah SWT beri rahmat, supaya keberkatan kepada mereka semua. InsyaAllah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا حما إلا فرجته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مسافرا إلا بلغته، ولا مارضا إلا شفيته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها، ولا حاجة هي لك رضا في الدنيا في الآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. إليك ربي فحببنا، وفي أنفسنا لك ربي فظلمنا، وفي أعين الناس فعصمنا يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. يا حي يا قيوم
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب